semua corak permainan, dan saya percaya Kim Panggon menyiapkan pemain yang ada pada kesebelasan utama malam ini dengan sangat spesifik khusus. Maksudnya dia dah beritahu kepada junior, Nazmi, mungkin Sumareh, Kuzaimi PE di bawah ketika sidang akhbar bahawa awak akan bermain pada perlawanan kedua berdepan dengan Bahrain. Jadi memang dah dipersiapkan, dan ini mungkin salah satu taktikal dia, Lim. Ya, mungkin betul juga. Kita mungkin ada berbincang tadi, adakah Malaysia mahu bermain bertahan. Tetapi adakah bertahan ataupun menyerang, ia terpulang kepada keadaan padang. Ya. Kerana kita tahu Kim Panggon suka membuat pressing di atas. Jadi adakah mereka boleh lakukan dengan keadaan padang sebegini? Lim, sedikit. Keadaan padang yang nampak becak, hujan, adakah ia memberi sedikit kelebihan kepada pasukan kebangsaan? Ketika kita tahu Bahrain sebenarnya tidak mampu beraksi atas padang seperti ini. Mereka hanya mampu beraksi di padang-padang yang cantik. Ya, betul, mungkin ada kelebihan, tetapi adakah kita akan ambil kelebihan itu? Itu terpulang kepada kesemua kesebelasan pemain yang bermain nanti. Lim, 5 pertukaran yang dilakukan oleh Kim Panggon. Ya. So, agak terkejut juga kerana selalunya kita jarang melihat pasukan membuat pertukaran yang hampir separuh daripada kesebelasan pemain selepas menang pada perlawanan pertama. Tetapi adakah ada masalah kecederaan yang menimpa pemain, kita tidak tahu. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk 11 pemain yang akan bermain nanti. Baik, kita akan memberi laluan kepada lagu Negaraku sebentar lagi. Jadi kita terus di stadium. Kita dah dapat saksikan pemain masih lagi bersemangat walaupun dalam keadaan hujan. 5 pertukaran yang dilakukan oleh Kim Panggon. Siapa pemain tumpuan? Suatu itu saya rasa Akia, kerana pada perlawanan-perlawanan sebelum ni kita dapat melihat Akia menjadikan beberapa gol. Tetapi beliau tidak diturunkan sebagai kesebelasan utama pada perlawanan pertama. Jadi di perlawanan kedua ini kita dapat melihat Akia bermain, dan juga bukan beliau saja, Sumareh dapat diturunkan juga. Jadi kita tahu kekuatan pasukan Malaysia ini memang adalah di bahagian tepi. Jadi dengan 2 pemain ini kita tahu pemain yang laju dan bermain bersama. Nazmi juga berada di tengah. Jadi dengan ada pemain-pemain walaupun ada pertukaran ini tidak begitu membimbangkan kerana kita tahu kebolehan pemain-pemain ini. Jadi bagi saya pemain tumpuan adalah Akia. Kita akan lihat banyak larian-larian di bahagian kiri seperti apa kita lihat sebelum ini. Tetapi apa yang merisaukan saya adalah keadaan padang. Adakah ia mengizinkan atau tidak? Betul. Kuzaimi PE, beliau berada dalam sidang media semalam, dan hari ini diberi kepercayaan sebagai kesebelasan utama. Ya, saya rasa beliau juga ada mengatakan sesiapa saja pemain yang diberikan peluang harus mainlah sebaik yang boleh. Jadi kita pernah melihat Kuzaimi bermain, ramai yang memuji, ramai penyokong juga memuji pemain ini. Jadi kita mahu melihat apa yang boleh beliau lakukan di pentas yang lebih tinggi ini. Okey, baik. Ayuh Malaysia, sama ada anda kini berada di Perlis, Pulau Pinang, Kedah maupun Perak ataupun di Sabah dan Sarawak, kami akan terus bawakan anda siaran secara langsung di antara Malaysia menentang Bahrain, dan kita terus saja bersama rakan pengulas Hanif Miswan. Ini malam penting bagi pengendali dari Korea Selatan ini untuk membawakan satu perubahan, dan bukan satu tetapi 5
pertukaran dibawakan oleh Kim Pan Gon untuk hala 7 ketika berdepan dengan pasukan ini. Pasukan Bahrain, salah satu pasukan yang kerap menjadi pencabar di peringkat rantau ini, rantau Asia. Tetapi tiada apa yang mustahil, biarpun secara naratifnya, analoginya, bahawa ini adalah pertarungan di antara si kerdil berdepan dengan gergasi, tapi setiap gergasi boleh ditewaskan. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami di saluran TV9. Rangkaian media prima kami bawakan perlawanan kedua pusingan kelayakan bagi kumpulan E pada malam ini. Pertembungan pasukan Malaysia berdepan dengan pasukan Bahrain dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Semua perkara telah pun diperkatakan di perancangan kami sebentar tadi. Dan tempoh 45 minit yang pertama ini kami bawakan, kami sajikan bagi membawa semangat perjuangan pada perlawanan yang begitu getir dan penting ini. Sepak mula telah pun dibawakan. Bahrain memulakan perlawanan dengan berjersi tradisi mereka serba merah, dan Malaysia juga mengenakan jersi home kuning hitam. Semangat Harimau Malaya untuk terus menyaingi kehebatan pasukan pelawat ini yang kerap menjadi masalah kepada kita dalam arena bola sepak antarabangsa. Saya terus bersama dengan Lim Chan Yu, bekas pemain bola sepak kebangsaan, untuk perhitungan pada malam ini. Lim, sangat penting untuk ada keputusan yang positif di sebalik setiap perkara, setiap isu, sama ada cuaca, padang maupun pertukaran ini, Lim. Ya, betul lah. Hanif, kita tahu melihat kepada formasi yang digunakan, kita akan bertahan dengan 5 pemain, akan mempunyai 2 pemain midfield di tengah dan 3 di bahagian atas. Jadi siapakah yang akan membuat kesilapan dahulu? Itu yang kita harus lihat dengan keadaan padang seperti itu, Hanif. Kita boleh lihat mungkin hantaran-hantaran yang akan terkandas disebabkan oleh takungan air. Jadi itu sebenarnya yang agak membahayakan untuk kedua pasukan. Dan ini serangan pertama. Malaysia meneruskan momentum untuk tidak gentar kepada mana-mana lawan sekalipun. Lontaran jauh ke dalam daripada Dion Cools mencari Junior Estal. Nazmi Faiz pernah menjadikan jaringan sebegini, tetapi beliau memerlukan lebih daripada itu untuk menumpaskan ketua pasukan Syed Muhammad Abbas, penjaga gol berpengalaman ini. Ya, satu percubaan baik dengan keadaan basah. Kita selalunya jurulatih akan mengatakan buatlah percubaan daripada luar kotak, kerana penjaga gol juga akan membuat kesilapan dengan tangkapan. Muhammad Sumareh, pemain gantian ketika perlawanan pertama, diturunkan dalam kesebelasan utama pada malam ini. Nazmi juga antara 5 pertukaran tersebut berjaya mendapatkan Akia Rashid, mungkin antara pemain paling kecil di dalam padang, berjaya melakukan tandukan sebentar tadi, dan tenang pemain-pemain Bahrain ini untuk mengeluarkan bola. Syamil Kuti antara yang menjadi unsung heroes ketika perhitungan pertama tempoh hari, dan terus dikekalkan antara enjin utama bagi pasukan kebangsaan. Tetapi 3 pertukaran juga bagi pasukan Bahrain, dan ini mungkin antara senjata yang turut disimpan oleh Helio Souza, kerana katanya mereka tidak menurunkan barisan kesebelasan terkuat ketika membenam cabaran pasukan Bangladesh. Ya, saya rasa pemain-pemain juga harus berhati-hati tidak memberikan unnecessary foul. Kita tahu dengan keadaan padang yang licin ini, pemain akan lebih gemar untuk membuat sliding tackle. Jadi mereka harus tahu di manakah posisi yang selamat untuk membuat terjahan-terjahan begitu. Jadi kita tidak mahu melihat mereka memberikan terlalu banyak sepakan-sepakan percuma yang akan membahayakan gawang gol Malaysia. Sumareh terus saja dicari oleh Farizal, berjaya membawa bola ini ke dalam. Itu kesilapan pertama. 3 pemain cuba diatasi oleh Sumareh dan terus menghadiahkan sepakan penjuru pertama bagi pasukan kebangsaan. Kita bermula positif ketika berdepan dengan Turkmenistan, dan ini juga aura positif yang dibawakan oleh Sumareh bersama dengan rakan-rakannya yang lain. Dan ini set piece pertama pasukan kebangsaan
yang pantas akan diambil tanggungjawab ini oleh Nazmi Faiz Mansur. Akhir Rashid antara pemain yang disimpan, tidak diturunkan langsung pada perhitungan yang lalu, juga turut berada di sana. Corbin Ong, Junior Estal, Dion Kools berada di dalam. Ini ruang buat Dion Kools. Satu sepakan terus yang gagal untuk melepasi benteng pertahanan pasukan Bahrain. Malaysia akan terus datang. Kuzaimi berjaya mendapatkan Junior Estal. Peluang untuk Junior. Oh, di sebalik setiap kepayahan yang dilalui dengan keadaan padang seperti ini, beliau berjaya untuk mendapatkan bola ini, Lim. Ya, sayang sekali kita lihat Junior dapat melepaskan diri daripada perangkap offside dan dapat membuat sentuhan. Bukan mudah, satu idea yang baik, tetapi penjaga gol sudah bersedia untuk menangkap bola tersebut. Akhir Rashid berjaya mendapatkan Corbin Ong di sebelah kiri hantaran. Peluang bagi Malaysia, Nazmi Faiz Mansur. Oh, Malaysia bermula garang, ataupun Matt Davis tadi. Tetapi ruang ini gagal untuk mendapatkan sekurang-kurangnya satu percubaan tepat daripada pemain-pemain Malaysia. Nazmi Faiz yang berada di sana, Lim. Ya, kita boleh lihat beliau tidak dikawal di bahagian far post. Satu larian yang baik. Jadi 5 minit yang positif untuk pasukan negara. Percubaan asakan demi asakan ke atas pertahanan pasukan Bahrain. Jadi bukan mudah, kita boleh lihat Bahrain mempunyai masalah untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri sebenarnya. Nazmi Faiz pernah mengejutkan Bahrain dengan jaringan menakjubkan beliau ketika aksi pusingan kelayakan juga pada tahun 2012. Dan ini mungkin satu deja vu bagi pemain tengah JDT ini. Syamil Kuti cuba untuk mendapatkan Sumareh, tapi itu mungkin antara pilihan yang agak kurang cermat untuk beliau melakukan hantaran tersebut. Ya, saya rasa beliau sepatutnya melorongkan bola tersebut ke bahagian kiri kerana Akia sudah membuat larian, mempunyai space di sana, tetapi beliau mahu menggunakan kaki kiri untuk membuat satu diagonal pass. Saya rasa option yang tidak begitu baik diambil oleh Syamil, walaupun beliau sudah dapat membuat larian yang baik dengan bola. Kuzaimi PE antara pemain yang terus meningkat dan mendapat tumpuan di bawah kendalan Kim Pan Gon. Diturunkan pada malam ini, dipersiapkan mentalitinya untuk beraksi pada perhitungan kedua ini. Sangat penting, dan itu mungkin antara sasarannya, game plannya untuk Malaysia kekal utuh bertahan di bahagian bawah, tapi dalam masa yang sama melakukan kejutan di bahagian atas. Kerana setakat 7 minit pertama ini, Malaysia antara pasukan yang bermula dengan sangat baik dan positif. Matt Davis antara pemain yang boleh dikatakan selamat dengan posisi di right back ini. Dia mendapatkan gandingannya. Sumareh melepasi seorang pemain, tetapi tidak diendahkan permintaannya untuk mendapatkan foul tersebut. Dia agak soft sebenarnya, walaupun kita tahu ada sentuhan. Beliau dapat melepaskan diri daripada dua pertahanan, tetapi mungkin pengadil tidak mahu terpedaya dengan aksi-aksi sebegitu. Darren Lock juga antara yang turut dikekalkan. Target man yang sangat-sangat berkesan ketika perlawanan pertama tempoh hari. 2 daripada 3 jaringan adalah hasil daripada pressing beliau. Ya. Ketika Malaysia bertahan, Lim. Ya, betul. Jadi tidak terkejut kenapa beliau masih diturunkan. Saya rasa ramai juga penyokong-penyokong yang bersetuju bahawa Darren Lock diturunkan sekali lagi. Antara pemain terbaik yang boleh dikatakan kita lihat pada perlawanan pertama. Oh, satu tandukan yang berjaya dilakukan. Ini set piece yang betul-betul diterjemahkan daripada padang latihan, tetapi belum cukup sekali lagi untuk menewaskan Syed Abbas. Satu clearance daripada PA. Selepas kita melihat Syarul Saad melakukan kesilapan dan menyebabkan pasukan Turkmenistan menjadikan gol. Jadi beliau mengambil jalan yang lebih senang untuk mengeluarkan bola tersebut. Dalam bahasa bola sepaknya adalah no nonsense defending. Pada ketika ini, itu mungkin antara pengajaran yang telah pun diterapkan oleh Kim Pan Gon dan juga barisan kejurulatihannya. Malaysia pada ketika ini kekal dominan, berjaya memenangi
kesemua battle di udara ataupun di bahagian surface. Tapi kita tidak boleh membiarkan Bahrain beraksi dengan tenang kerana mereka berbahaya tanpa bola dan mereka lebih bahaya dengan adanya penguasaan bola. Faisal Al-Humaidan. Terus saja bola berjaya dikeluarkan. Nazmi Faiz perlu menghantar bola ini segera untuk mendapatkan kepada Darren Lock. Tapi beliau telah dikesan melakukan kekasaran kepada Amini Muhammad Bernardi. Sayang sekali walaupun Darren Lock dapat menyentuh bola tersebut, tetapi pengadil mengatakan kakinya terlalu tinggi. Di sinilah kita akan memaksa mereka hilang bola. Sayang sekali, saya rasa satu pressing yang baik dilakukan oleh Akia dan Darren Lock juga telah menutup ruang. Dan dia terus diberikan amaran oleh pengadil daripada Tajikistan iaitu Sadullah Gulmurodi. Lihat sekali lagi, memang ada satu tolakan daripada belakang. Mungkin ada pengadil yang akan membenarkan challenge ini, tapi advantage diberikan kepada salah seorang penjaring gol pasukan Bahrain tempoh hari iaitu Komail Hassan Al-Aswad. Dengan jaringan yang begitu kompos sekali beliau hasilkan. Itu sebabnya Bahrain tidak boleh diberikan sebarang ruang. Jadi setakat ini kita dapat memaksa Bahrain untuk 10 minit pertama ni. Kita lihat Bahrain banyak melakukan hantaran-hantaran jauh, cuba untuk memenangkan pertahanan 5 pertahanan Malaysia. Setakat ini mereka tidak berjaya. Kesemuanya dapat dikeluarkan oleh pertahanan. Jadi selagi kita boleh memaksa Bahrain melakukan permainan sedemikian, sudah tentu ia akan banyak membantu kita untuk cuba mendapatkan bola secepat yang mungkin. Kita boleh lihat sudah senang dan sekali lagi hantaran. Jadi inilah yang harus kita pemain-pemain lebih berhati-hati apabila kadang-kadang pemain Bahrain akan membuat hantaran yang pemain Malaysia sendiri tidak menjangkakan hantaran itu. Jadi mereka harus lebih peka dengan hantaran-hantaran seperti itu. Faisal Al-Humaidan dikesan berada dalam kedudukan offside tadi. Setakat ini Dion Cools menjadi general di bahagian bawah. Beliau dikekalkan, Syarul Saad yang disimpan pula pada perlawanan ini. Sumareh berjaya mendapatkan kawalan bola ini. Beliau akan terus mengasak di sebelah kanan. Masih lagi Sumareh, satu hantaran yang baik tapi berjaya juga dikeluarkan oleh Walid Al-Hayam sebelum bola itu sampai ke Akia Rashid. Tapi Malaysia akan terus menekan dengan satu lagi hantaran daripada Dion Cools. Hantaran yang baik dikeluarkan oleh Ali Abdullah Haram. Tapi kesilapan pula daripada pasukan Bahrain. Jelas keadaan padang pada ketika ini mengganggu rentak permainan pasukan pelawat terutamanya, kerana Malaysia akan terus menekan dan terus saja diberikan sepakan percuma kerana ada late tackle daripada Said Radha Isa kepada Akia Rashid. Ya, kita lihat sekali lagi satu follow up daripada Akia Rashid. Kita tidak dapat melihat tadi. Jadi di sini kita lihat masih lagi kita tak dapat melihat dah. Mungkin ada apa yang pengadil mengatakan adalah mungkin ada satu reaksi daripada pemain. Ya, kita kerana itulah beliau dikenakan kad kuning dan seterusnya memberikan sepakan percuma. Dan Malaysia perlu mengambil kesempatan di atas tekanan awal yang diberikan pada malam ini, seperti kita berdepan dengan Turkmenistan. Menuju ke minit 14 permainan, Akia satu antara yang mengecewakan ataupun Nazmi sebenarnya. Tapi terus saja dikeluarkan kembali kepada Dion Cools. Ini barulah Nazmi Faiz Mansur. Peluang pula kepada Darren Lock bagi Junior Estal. Gagal untuk mengekalkan tahap bola tersebut berada di kawasan sasaran lim. Ini percubaan kali kedua daripada beliau. Kita lihat Dion Cools menanduk semula kepada Akia dan
Darren Lock dapat membuat shooting dan Junior berada di depan beliau dan saya rasa beliau memang berada di kedudukan yang baik. Sayang sekali dua percubaan daripada Junior. Dan kedua-duanya adalah satu half chance untuk Malaysia mendahului sebenarnya. Tapi Syamil Kuti pula pada ketika ini dipersalahkan. Dan ini satu lagi unnecessary foul yang Malaysia lakukan. Satu kesalahan yang boleh dielakkan sebenarnya, tetapi ini memberi ruang pula kepada pasukan Bahrain untuk membawa pemain-pemain mereka naik ke atas. Perlu diingatkan jaringan pertama tempoh hari daripada Ali Abdullah Haram adalah melalui sepakan penjuru. Satu ketepatan di dalam tandukan yang dilakukan. Jadi Jassim akan mengambil sepakan ini ataupun ditinggalkan kembali kepada Ali, tapi terus saja dikeluarkan oleh Darren Lock. Peluang bagi pasukan Bahrain sebenarnya. Mujur tidak mengenai sasaran pada percubaan kali ini, Lim. Ya, satu percubaan yang baik juga walaupun tersasar. Tapi seperti apa yang Anim katakan, kita ada mengatakan bahawa jangan berikan banyak sepakan percuma yang boleh bola tersebut dihantar ke kawasan dalam 18 yard ataupun 6 yard. Jadi sudah dua kali kita melihat. Jadi mereka harus kurangkan kerana keadaan padang ni bukan mudah untuk Farizal juga untuk menyelamatkan bola sekiranya bola tersebut on target. Terus saja diberikan amaran laungan daripada pengendali Korea Selatan ini. Dan setakat ini bermula dengan baik, disenangi, disayangi, juga disokong oleh penyokong-penyokong pasukan Malaysia. Dengan keberanian beliau, dengan perubahan yang beliau bawakan, auranya ada kepada pemain-pemain pasukan Malaysia ni. Beliau percaya bahawa pemain-pemain kita lebih hebat daripada reputasi yang digembar-gemburkan. Dan itu yang dipamerkan setakat ini. Di kesilapan juga daripada pasukan Bahrain yang belum benar-benar settle down dengan keadaan pada ketika ini. Ya, saya rasa mereka juga mempunyai masalah bermain dengan keadaan padang sebegini ya. Bukan mudah kerana mungkin kita tahu Bahrain gemar bermain bola bawah. Tapi ya, mereka mempunyai kesukaran untuk bermain build up hantaran-hantaran bawah. Jadi itu memaksa mereka membuat hantaran terus ke depan dan di perlawanan pertama mereka mempunyai seorang penyerang tinggi lapai, ya, bernombor 9 Abdullah Yusuf Hilal, tetapi tidak diturunkan pada perlawanan hari ini. Jadi mereka suatu itu tidak mempunyai satu target man di atas sebenarnya dan hanya mengharapkan larian-larian di belakang pertahanan pasukan Malaysia. Sepakan penjuru kedua, Nazmi Faiz terus ditugaskan untuk melakukan set piece ini. Antara yang baik kali ini ditumbuk keluar oleh penjaga gol pasukan Bahrain, tapi kawalan masih lagi kepada pasukan kebangsaan. Malaysia benar-benar mengasak untuk bermula baik mendapatkan jaringan awal. Tapi tandukan Corbin Ong terus ditangkap oleh Syed Abbas. Jadi kita lihat itulah kelebihan Bahrain, mereka gemar bermain break attack yang laju, terutamanya daripada penjaga gol mereka. Jadi untuk pertahanan yang naik ke atas semasa menyerang, mereka harus lebih berhati-hati dan berdisiplin di bahagian belakang. Hantaran baik daripada Syamil Kuti, tidak offside Akhil Rashid setakat ini. Masih lagi Akhil Rashid akan cuba untuk menghantar bola ini, tetapi hanya side netting sahaja. Tidak offside, Lim. Kita menjangkakan mungkin belau sikit ke harapan, tetapi akhirnya pilihan daripada Akhil sedikit mengecewakan. Ya, saya rasa terlampau banyak touches yang diambil oleh Akhil. Saya rasa beliau harus melakukan crossing dengan lebih awal, tetapi kenapa perlu pergi ke satu kawasan yang tidak mempunyai angle lagi dan menyukakan beliau sendiri untuk membuat hantaran tersebut dengan keadaan padang yang licin. Malaysia terus melakukan tekanan, tetapi kita perlu terus memanfaatkan penguasaan ini. Di mana pasukan Bahrain belum benar-benar settle down setakat ini. Kita perlu menghukum mereka. Tidak boleh membiarkan mereka untuk mendapatkan rentak di sebalik kondisi sebegini. Lihat saja kepada tampanan yang dilakukan
oleh pemain tengah mereka. Dan ini bahaya bagi pasukan kebangsaan kerana Hashim Saidisa berada di sana. Gagal untuk mendapatkan rakan. Corbin mengeluarkan kepada Syamil Kuti. Cuba untuk mendapatkan larian Akia, tapi diarahkan untuk mengekalkan penguasaan ini terlebih dahulu. Kuzaimi yang menghantar bola ini kepada Akia bersama dengan Corbin. Satu terupas yang cuba dilakukan untuk mencari larian Darren Lock. Barulah pergerakan daripada Jasim Marhun seperti tadi. Satu hantaran, satu larian daripada Faisal. Berjaya untuk membuatkan Dion Coles dan juga Matt Davis terjatuh. Tapi bola kembali kepada dakapan Farizal Marlias. Jadi mengelirukan juga kerana Bahrain sebenarnya tidak mempunyai seorang pure striker di bahagian atas. Setakat ini kita masih lagi belum nampak aksi daripada pemain jersey nombor 14 ini, Ali Abdullah Haram. Seorang pemain pivot yang sangat baik sebenarnya. Beliau juga agak struggle untuk menyesuaikan keadaan dengan keadaan padang pada ketika ini. Tukar-tukaran hantaran pemain-pemain pasukan Bahrain masih lagi gagal untuk mengawal bola dengan sempurna. Dan itu hasilnya kerana Malaysia terus menekan dan mendapatkan penguasaan. Nazmi Faiz satu hantaran mendapatkan Sumareh. Berjaya atau tidak Sumareh, terus saja berjaya mendapatkan sepakan penjuru ketiga kerana Jasim Marhun ataupun Walid Al-Hayam yang terpaksa mengeluarkan bola itu. Ya, teruskan asakan demi asakan. Kita lihat memang ia menyukakan pasukan Bahrain untuk bermain. Mereka seperti betul apa yang Hanif katakan, mereka seperti tidak settle down lagi. Saya rasa mereka tidak mempunyai idea, mereka tidak tahu bagaimana hendak ke hadapan sebenarnya. Jadi seperti apa yang kita bincang awal tadi, adakah Padang ini memberi kelebihan? Apa yang kita lihat? Ya. Satu tandukan daripada Dion Coles. Terus saja kedakapan Syed Abbas. Beliau cukup berpengalaman dalam pasukan kebangsaan Bahrain ini. Kita boleh lihat betapa cepatnya kita membuat closing di sana. Tidak memberikan ruang untuk pemain-pemain Bahrain membuat turning ataupun menahan bola. Jadi kalau boleh kita mengharapkan perkara ini boleh dilakukan untuk 45 minit yang pertama. Berikan seberapa banyak tekanan yang boleh ke atas pemain-pemain Bahrain. Dan saya rasa mereka akan mempunyai masalah. Tapi masalah ini juga yang cuba dibawakan oleh Jasim Marhun di sebelah kanan. Satu hantaran awal cuba untuk mendapatkan larian daripada Faisal Al-Humaidan. Pilihan yang baik tapi bijak Faizal Marlias di sana, Lim. Ya, kita boleh lihat inilah yang akan boleh dikatakan bahaya apabila mereka mempunyai 3 lawan 2. Dan apabila Corbin Ong keluar daripada kawasan, dan sebelum itu terjadi sekalinya bahawa Kuzaimi keluar daripada kawasan beliau dan akhirnya memberikan masalah kepada pertahanan yang agak kucak-kacir selepas itu. Jadi mereka harus lebih berdisiplin dari segi marking, dari segi covering antara satu sama lain. Dan Bahrain terus mengekalkan penguasaan ini. Kali ini Corbin berada di sana untuk menyekat Jasim. Tapi hantaran-hantaran pendek berjaya dilakukan. Dimulakan oleh Jasim Marhun kepada Jasim Al-Shaih. Dan ini dibuka untuk mendapatkan Hashim Saidisa. Pemain Hassan terpaksa ke tengah sedikit untuk membantu rakan-rakan sepasukannya, tetapi Faisal Al-Humaidan tidak berjaya untuk mengekalkan penguasaan tersebut. Apatah lagi beliau beraksi betul-betul di hadapan keseluruhan lebih daripada 65,000 penyokong yang hadir pada malam ini. 3 kali ganda daripada keseluruhan kedatangan ketika berdepan dengan pasukan Turkmenistan. Itu faktor yang sangat-sangat besar. Pastinya akan terus bermain di fikiran mana-mana pasukan pemain-pemain pasukan lawan sekalipun. Tapi akan ada satu ketika mereka akan settle down dengan keadaan ini. Itu yang kita tidak boleh benarkan, Lim. Ya, sudah tentu. Tetapi bila ianya akan terjadi? Selepas 25 minit, selepas 30 minit. Dan Malaysia perlu mengambil kesempatan ini untuk terus melakukan nasakan, seterusnya jaringan, kerana
11 minit saja diperlukan ketika Safawi Rashid berjaya untuk menembusi benteng Turkmenistan. Tapi kali ini cabarannya berbeza. Bahrain di ranking ke-89 dunia. Akia cuba untuk didapatkan, tapi Syed Abbas berada di sana dengan penuh ketenangan untuk memastikan penguasaan bola kembali kepada rakan sepasukannya. Dan kali ini Corbin Ong pula yang kehilangan option. Famail Hassan. Jangan dibenarkan pemain ini untuk bermaharajalela beraksi, dan itu yang dibiarkan ataupun ditunjukkan oleh Nazmi Faiz ke atas Syed Redha Issa. Ya, saya rasa Nazmi juga harus berhati-hati dengan sliding tackle sebegitu dengan keadaan padang yang licin begini, kerana ada pengadil yang akan memberikan anda kad kuning kerana ia boleh dikatakan leg tackle. Famail Hassan jaya mendapatkan Jasim Ahmad, tapi dipintas di situ oleh Nazmi dan juga Sumareh. Sumareh akan bawa bola ni jauh ke atas, cuba mendapatkan larian daripada Darren Lock, mengharapkan bola tersebut berhenti. Dan itu signaturenya, Darren Lock tidak akan berhenti selagi beliau tidak mendapatkan bola tersebut. Tapi dengan keadaan padang sebegini, kudrat akan ditagih 2 kali ganda daripada kebiasaannya. Bahrain sudah mula untuk bertukar-tukar hantaran. Amin Penadi jaya kepada Syed Redha Issa, telah pun layangkan kad kuning sebelum ini. Corbin Ong memenangi perebutan bola di udara, tapi kembali kepada kawalan Jasim Al-Shaikh yang berjaya mendapatkan larian sekali lagi daripada Jasim Marhun. Satu tolakan berbahaya. Ujur tiada apa-apa yang diberikan oleh pengadil perlawanan Lim. Agak bahaya sebenarnya kalau hanya bertanyakan kepada saya rasa mungkin sebenarnya adalah penalti, kerana kita boleh lihat bahawa Junior sebenarnya menolak pemain Bahrain tersebut. Kita tahu beliau Junior sudah ketinggalan apabila hantaran tersebut dilakukan. Jadi sudah tentu Bahrain akan lebih kerap membuat serangan di bahagian Junior, saya rasa, kerana mereka tahu bahawa Junior bukanlah seorang pemain yang laju. Jadi beliau harus lebih berhati-hati. Dan ini pula satu hantaran yang berjaya mendapatkan Sumareh, akan terus bawa bola ke dalam Sumareh. Tapi satu recovery yang sangat baik juga daripada Walid Al-Hayam untuk sepakan penjuru keempat pasukan Malaysia. Ya, space yang ada. Tapi kita menyaksikan gerakan ini, Lim, ya. Kita lihat sekali lagi. Ya, itu tolakan. Itulah tolakan yang saya katakan. Ya. Mungkin penjaga garisan tidak nampak ataupun agak soft sebenarnya, tetapi di dalam kawasan petak penalti sekiranya ada aksi-aksi sebegitu, selalunya akan memberikan sepakan penalti, ya, Neta. Kita terselamat di situ, tapi kita mempunyai peluang di sini. Nazmi Faiz kali keempat beliau akan mengambil sepakan penjuru. Antara yang baik, tapi dikeluarkan terus oleh Ali Abdullah Haram. Uzaimi akan menghantar bola ni dengan kaki kirinya, tapi terus sekali lagi dikeluarkan. Mengecewakan set piece daripada pasukan kebangsaan, tapi bahaya pula untuk pasukan Malaysia. Jasim Marhun akan menghantar bola ni. Dion Cools agak kurang cermat di sana. Kembali kepada kawalan Ali, membuka permainan, mengajak rakan-rakannya. 3 pemain pasukan Bahrain dalam kawasan kotak penalti. Tapi kali ini hantaran tersebut tepat ke arah Farizal Marlias, dan beliau menenangkan seketika keadaan. Dapatkan Syamir Kuti, masih lagi dalam kawasan dan juga penguasaan Malaysia. Matt Davis, Sumareh hidup dan cuba untuk melakukan sesuatu. Masih lagi Sumareh, Matt Davis di sebelah kanannya, tidak diendahkan oleh Sumareh, terus melakukan percubaan. Semangat itu kita puji, tetapi mungkin gerakan tersebut yang sedikit mengecewakan. Saya rasa agak tamak apa yang dilakukan oleh Sumareh. Beliau mahu membuat rembatan terus apabila ada 2 atau 3 pemain di hadapan beliau, di mana Matt Davis sudah membuat larian di bahagian kanan. Beliau harus mainkan bola tersebut dan Matt Davis akan membuat satu hantaran ke tengah. Jadi saya rasa itu option lebih baik. Dan di sinilah kita pastinya akan tertanya-tanya di mana kelibat Arif Aiman.
Kerana itu mungkin antara peluang yang beliau akan manfaatkan. Tapi mungkin direhatkan pada perlawanan malam ni. 5 pertukaran awal dilakukan oleh Kim Pan untuk perhitungan berdepan dengan Bahrain pada ketika ini. Menuju ke 30 minit yang pertama, Malaysia dan Bahrain masih lagi kekal terikat tanpa sebarang jaringan. Malaysia bermula dengan sangat baik, tapi perlahan demi setiap saat diberikan ruang kepada pasukan Bahrain. Nazmi antara terus cuba mendapatkan Akia. Darren Lock akan mengganggu Ali Abdullah Haram. Satu terjahan daripada, sebenarnya bukan daripada Kuzaimi yang disalahkan, tapi ya, kesilapan tersebut ya. Corbin dahulu yang dipersalahkan. Kerana apabila anda membuat larian yang laju, bukan mudah untuk berhenti dengan cepat ya Hanif. Jadi sudah tentu sentiasa akan berlanggar. Kita boleh lihat di sini beliau cuba membuat blocking. Apabila beliau tahu beliau sudah beaten di sana, terlepas daripada pemain. Syamir. Larian daripada Akia. Baik, sentuhan pertama daripada Akia Rashid. Ruang buat Malaysia. Oh, satu percubaan yang baik, tetapi satu save yang lebih baik dilakukan oleh Syed Abbas. Ini peluang keemasan Malaysia, Lim. Ya, satu kombinasi yang baik kita boleh lihat apabila Syamir mendapat bola. Beliau sudah tahu Akia sedang membuat larian dan terus melakukan satu forward pass di sana. Tidak ada offside. First touch yang baik. Second touch dan melakukan rembatan menggunakan kaki kiri. Satu rembatan yang padu. Kredit harus diberikan kepada penjaga gol Bahrain kerana dapat menyelamatkan bola rembatan daripada Akia ini. Bukan mudah. Walaupun Akia sudah diberi tekanan dari belakang oleh pemain Bahrain di sana. Jadi Junior Estal antara pemain yang terus diberikan kepercayaan untuk berada di sana, dan kesilapan tersebut yang dilakukan. Baru saja kita ingin berkatakan mengenai traits beliau, tapi ruang buat pasukan Bahrain pada Jasim, peluang buat pemain jersey nombor 11 mereka iaitu Hashim Sairisa. Tapi keadaan kelang kabut itu gagal dimanfaatkan oleh beliau, dan Akia akan terus melakukan larian-larian ini, cuba untuk dikeluarkan. Malangnya ricochet tersebut yang menyebabkan hanya sepakan gol sahaja diberikan kepada pasukan Bahrain. Ya, sayang sekali ya. Saya tahu pemain Bahrain sudah pun tergelincir sebelum membuat. Kita lihat di sini sekali lagi. Apabila semuanya berlaku akibat kesilapan daripada Junior dan nasib baik recovery daripada pemain-pemain pertahanan sedikit sebanyak membantu untuk mengeluarkan bola tersebut daripada tekanan berdekatan dengan gawang gol pasukan Malaysia. End-to-end staff pada ketika ini daripada kedua-dua pasukan. Tidak ada istilah bertahan seperti yang kita jangkakan, kerana Malaysia sebenarnya yang mempunyai peluang lebih baik daripada pasukan pelawat. ...65 tangga kedudukan perbezaan di antara kedua-dua pasukan ini daripada sudut ranking. Tapi menurut Julio Souza, Malaysia beraksi persis tidak seperti kedudukan ranking mereka. Dan ini akan cuba dibuktikan oleh Sumareh di sebelah kanan. Masih lagi Sumareh, beliau dipintas. Beliau masih lagi tidak mahu memberi bola ni kepada rakan-rakan sepasukannya. Beliau perlu segera sedar bahawa itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan padang sebegini. Ya, betul sekali Hanif. Untuk berlari dengan membawa bola, sudah beberapa kali kita lihat Sumareh lakukan tersebut, dan akhirnya anda sampai di kawasan pertahanan pasukan lawan, anda menjadi penat. Jadi saya rasa Darren Lock berada di sana, dan Sumareh juga saya rasa perlu melakukan banyak kombinasi play, bukan hanya berlari dengan bola.
Dan Darren Lock yang berjaya mendapatkan bola ini. Dan Matt Davis akan melakukan satu driving run daripada beliau, tapi beliau dipersalahkan pula kerana ada body charge di ada sana body charge yang dilakukannya. Matt Davis. Ya. Sebenarnya berlaku pelanggaran awal di antara Soumaré dan juga pemain pertahanan pasukan Bahrain. Advantage diberikan kepada Matt, tapi advantage kemudian bertukar kepada pemain pertahanan pasukan Bahrain. Kita saksikan di sini, Lim. Pelanggaran di sini. Ya. Apabila Soumaré cuba membuat blocking untuk memberikan ruang kepada Matt Davis membuat larian. Tapi akhirnya Matt Davis yang dipersalahkan lepas larian tersebut dilakukan. Di mana saja anda berada, anda pastinya sedang menonton perhitungan misi penting pasukan Malaysia dan dengarkan laungan sorakan daripada penyokong-penyokong pemain ke-12 dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Terus menerus kami bawakan kepada anda di saluran ini TV9 menuju ke 10 minit terakhir aksi separuh masa pertama. Bahrain cuba hadir untuk melakukan gerakan-gerakan mereka, tapi mereka juga perlu cepat sedar bahawa corak-corak shot passing sebegini masih lagi belum benar-benar berkesan. Jassim Marhun, one-two yang cuba dilakukan bersama dengan Hashim Said Issa sebelah tadi. Kuzaimi akan menghantar bola ini, tapi terus saja dipintas kembali kepada Kuzaimi. Akia berada di sana. Darren Lock akan cuba untuk mendapatkan penguasaan ini. Terus saja berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya lontaran ke dalam bagi pasukan Malaysia. Jauh daripada Corbin, cuba untuk mendapatkan Darren, gagal. Kuzaimi terus saja melakukan clearance tersebut dan Bahrain cuba untuk datang, tapi Dion Coles berada di sana. Satu terupas, cuba mendapatkan lari daripada Darren Lock, berjaya Darren Lock di situ. Satu hantaran daripada Darren Lock, namun Soumaré belum lagi sampai ke destinasi yang dituju. Matt Davis, satu hantaran, cuba mendapatkan Darren Lock. Bijak beliau hadir, beliau cuba untuk memenangi perebutan bola di udara di situ, tapi mungkin memakan dirinya, Lim. Ya, kita lihat daripada awal beliau dapat membuat larian, dapat membuat hantaran. Bagi saya ini hantaran yang baik. Cuma mungkin Soumaré agak lambat untuk membaca apa yang mahu dilakukan oleh Darren Lock, kerana Darren Lock tidak boleh memegang bola itu terlalu lama, dan kemudian beliau bangun, beliau datang untuk cuba membuat tandukan tersebut. Jadi beliau melakukan sangat-sangat bekerja keras. Kita boleh lihat Darren Lock. Sekali lagi hantaran daripada Matt Davis, beliau datang. Tidak ada pemain lain kecuali Darren Lock. Jadi di mana kita boleh lihat ada 3 pemain di hadapan beliau. Jadi sudah tentu beliau akan mengalami kecederaan sekiranya dengan rate sebegini. Apa yang beliau lakukan bukan mudah dengan keadaan yang becak, basah, berat untuk pemain, tetapi dengan larian-larian yang dilakukan oleh Darren Lock. Yap, terima kasih kepada anda semua yang terus memberikan sokongan kepada pasukan kebangsaan. Tidak kira dari mana lokasinya, sokongan-sokongan sebeginilah yang pastinya akan membangkitkan semangat kepada kesemua 11 pemain yang sedang beraksi dan juga berjuang pada ketika ini. Tapi kita masih lagi berada di babak pertama, dan Bahrain pula yang mendapat penguasaan bola. Dikendurkan sedikit tekanan daripada pasukan kebangsaan. Hadir pula pasukan Bahrain di sebelah kiri. Satu hantaran cuba untuk mendapatkan Hashim Said Issa, tapi bola sebenarnya telah pun terkeluar daripada kawasan permainan
daripada Rashid Al-Houthi. Setakat ini semuanya berjalan mengikut perancangan daripada Kim Pan-gon untuk separuh masa pertama. Saya rasa ya, walaupun dengan keadaan panas begitu, kita boleh lihat tempo permainan juga masih lagi laju. Masih lagi pemain-pemain cuba membuat pressing, sekiranya mempunyai peluang. Apa yang saya risaukan adalah kesilapan siapakah yang akan melakukan kesilapan itu. Kita tahu bahawa untuk pasukan Malaysia junior melakukan kesilapan yang hampir-hampir membahayakan gawang pasukan Malaysia. Jadi untuk pasukan Bahrain juga beberapa kali di bahagian kiri dan kanan dengan unnecessary foul yang diberikan oleh mereka. Tetapi masih lagi dengan jaringan 0-0 untuk kedua-dua pasukan. Kesilapan sebegitulah yang perlu dimanfaatkan sebenarnya, kerana Malaysia boleh dan lebih daripada mampu untuk menghasilkan jaringan. Okey, Rashid turun ke bawah untuk mengganggu rakan sekerjanya di bahagian sebelah kiri ini. Itu Jassim Marhun, satu usaha yang sangat baik untuk bantu Corbin, tapi Syamil Kuti pula yang gagal untuk mengekalkan penguasaan bola ini. Shot pass yang cuba dilakukan oleh Kamal Hassan. Beliau berbahaya sebenarnya pemain ini, tapi belum lagi betul-betul berada dalam perlawanan. Faisal Al-Humaidan yang melakukan kesilapan tersebut. Antaranya yang kurang cermat, Nazmi yang mengambil tempat Azam di sebelah tengah ini. Antara jauh daripada Matt Davis. Sekali lagi Sumareh akan terus melakukan larian, tapi kali ini Rashid Al-Houthi berada di sana. Ali Abdullah membuka permainan, tapi dipintas oleh Corbin. Baik, Darren Lock extra di sebelah kiri. Darren Lock kepada Corbin, ruang buat Corbin Ong. Lambat sedikit beliau setelah pertama itu yang mengecewakan, Lim. Ya, saya rasa kita boleh lihat beliau mahu membuat rimatan, tetapi itu terpulang kepada sentuhan pertama beliau. Jadi sayang sekali first touch beliau agak kuat. Kita lihat sekali lagi dapat kepada Darren Lock. Dua pemain membuat larian. First touch sedikit kuat, kerana kita tahu Hobie memang mahu membuat rimatan daripada kawasan tersebut. Belum menjadikan jaringan ketiga tempoh hari ketika berdepan dengan pasukan Turkmenistan. Bukanlah pemain yang asing dalam kawasan kotak penalti lawan. Dan hantaran ini akan mendapatkan Darren Lock. Satu flick yang baik daripada Dion Cools yang kekal berada di atas. Tapi Bahrain berjaya mengeluarkan bola ini daripada kawasan permainan mereka. Farizal tenang tetapi sedikit lewat. Mujur antaranya berjaya mendapatkan Nazmi yang cuba perlu untuk mendapatkan Akia. Satu pressing terus dilakukan, tapi Bahrain kekal tenang untuk keluar daripada triangle tersebut. Dan ini bahaya bagi Malaysia. Satu larian daripada Hashim ataupun Jassim di sebelah kanan. Berdepan dengan Corbin dan juga Kuzaimi. Kembali kepada Kamal Al-Hassan. Namun ini bukan percubaan terbaik beliau untuk mencuba Faizal Marlias daripada luar kotak penalti. Ya, sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada pertahanan Malaysia apabila Kuzaimi keluar daripada kawasan beliau, dan Corbin Ong sudah agak lambat untuk membuat larian tersebut. Jadi apapun semuanya agak terkawal setakat ini. 42 minit, 43 minit. Jadi sudah tentu kesemua pemain akan merasa keletihan dengan apa yang mereka lakukan, tempo permainan yang mereka berikan di separuh masa pertama ini. Dan ini adalah corak permainan Bahrain yang berbeza sebenarnya berbanding apa yang kita saksikan ketika berdepan dengan pasukan Bangladesh. Mereka begitu commanding sekali, begitu bermaharajalela boleh saya katakan pada perlawanan tersebut, tapi tidak ada satu senyuman sekalipun kepada kesebelasan mereka setakat ini. Jadi itu antara perkara positif daripada pasukan kebangsaan. Bukan ingin memuji, Lim, tapi itu realiti yang saya saksikan setakat ini. Ya, betul, Hanif. Apapun keadaan padang tidak mengizinkan mereka
untuk bermain seperti apa mereka lakukan ketika bertemu Bangladesh. Jadi seperti apa yang kita katakan, kita harus mengambil advantage ini, bermain di tempat sendiri, padang kita, penyokong kita, stadium kita, dan 3 mata amat penting. Apa yang saya lihat, kita berpeluang untuk menang dengan mengumpul 3 mata ini. Yap. Itu pencapaian luar biasa seandainya boleh kita lakukan, tetapi fokus terus diberikan dan terus saja diberikan advantage kepada pemain-pemain pertahanan pasukan Malaysia kerana ada kekasaran daripada Hashim Sairisa sebelah tadi. Jadi menuju ke 45 minit yang pertama. Sedikit rekomen daripada anda untuk separuh set pertama, Lim. Bagi saya, untuk pasukan Malaysia, mereka bermain dengan baik sekali, walaupun kita tidak tahu dengan keadaan begini adakah ini taktikal yang mahu dilakukan oleh Kim Panggon. Tetapi kita tahu bahawa Malaysia gemar bermain dengan pressing. Mereka lakukan di separuh masa pertama, 20 minit pertama. Kita tahu banyak peluang yang tercipta. Dan ini, setakat ini kita masih lagi memaksa Bahrain untuk mempunyai masalah untuk keluar daripada kawasan mereka. Jadi 45 minit yang baik saya lihat untuk pasukan Malaysia. Tiada masa tambahan diberikan oleh pengadil ini untuk perlawanan di separuh masa pertama. Sadullah Gul Murodi, dan Malaysia beraksi dengan sangat-sangat baik, berbeza daripada jangkaan, dan kita masih lagi kekal untuk bertahan dan juga menyerang. Pertukaran 5 yang dilakukan oleh Kim Panggon setakat ini benar-benar berhasil, tapi kita akan berhenti lihat seketika kerana daripada Stadium Nasional Bukit Jalil, kedudukan di separuh masa pertama Malaysia 0. Kita nantikan mungkin Arif Aiman kerana kita tahu Betul. sekiranya beliau mempunyai ruang ke atas apa yang mungkin Akia ataupun Sumareh ada di separuh masa pertama tadi, keadaan mungkin berbeza. Tapi mungkin ada kemungkinan beliau juga akan ingin terus disimpan untuk perlawanan terakhir nanti. Kita tak tahu kan? Ya, kerana pemain, kita tahu Safawi, kita tak tahu keadaan Safawi sekarang. Adakah beliau 100% boleh bermain atau beliau mungkin akan disimpan untuk bermain di perlawanan ketiga. Tetapi sekiranya selepas 15 atau 20 minit masih lagi tiada jaringan, saya rasa Kim Panggon mungkin akan membuat offensive substitute, pertukaran ofensif untuk cuba mendapatkan satu gol, kerana mungkin perlawanan ini adalah perlawanan satu gol. Ya. Untuk siapa kita tidak tahu. Tetapi saya rasa kita tidak akan melihat banyak gol kecuali selepas 5 minit atau 10 minit. Kita dapat lihat kelibat Arif Aiman dan juga Faizal Halib, dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih positif mampu dijelmakan oleh anak-anak buah Kim Panggon. Sumareh masih lagi dikekalkan dalam kesebelasan utama untuk aksi separuh masa kedua. Mungkin Lim, sedikit ramalan separuh masa kedua. Ya, saya mahu melihat pasukan Malaysia menjaringkan gol kerana saya rasa kita berpeluang cuba terapkan momentum yang sama, pressing di bahagian atas, memaksa pemain-pemain Bahrain untuk kehilangan bola dengan lebih cepat, dan kita harapkan kita boleh menjaringkan gol kerana kita mempunyai peluang di separuh masa pertama, 6 percubaan. Jadi kita mengharapkan sekurang-kurangnya boleh menjaringkan 1 atau 2 gol. Itu cukup, itu sudah cukup untuk pasukan kita. Baik, Malaysia, kami akan terus menyajikan anda siaran secara langsung perlawanan di antara Malaysia menentang Bahrain. Kita terus saja bersama dengan rakan pengulas Anu Mufad. Tiada gunung yang tidak boleh didaki, tiada lautan yang tidak boleh direnangi, dan tiada daratan yang kita tak boleh jejaki. Itu mungkin antara semangat dan juga pedoman yang diberikan untuk pasukan kebangsaan di permulaan separuh masa yang kedua ini. Kerana setakat ini tiada pertukaran juga yang diberikan oleh Kim Panggon, medali pasukan Harimau Malaya. Kerana setakat ini semuanya mengikut perancangan, dan mungkin perancangan berikutnya adalah untuk melakukan sesuatu yang sudah lama kita dambakan, iaitu ingin menewaskan pasukan Bahrain. 5 pertembungan, Malaysia sekadar berjaya mendapatkan 2 kali keputusan seri, ataupun pada tahun 2013 kali terakhir kita melakukan perkara tersebut, dan juga 3 kekalahan.
Malam ini mungkin berbeza naratifnya, mungkin berbeza keputusannya, tapi kita mengharapkan satu outcome yang sama, iaitu kemenangan. Separuh masa yang kedua telah pun bermula. Selamat datang ke TV9 kepada anda yang baru saja bersama-sama dengan kami. Ini malam Harimau Malaya. Ini malam hari perlawanan. Dan ini malam penuh harapan untuk kita terus menempah satu slot automatik ke persaingan Piala Asia 2023. Tetapi yang pertamanya kita perlu menumbangkan antara gergasi di rantau Asia ini juga. Itu pasukan Bahrain yang terus saja melancarkan gerakan yang sangat berbahaya ini. Ruang bagi pasukan mereka, tapi satu hantaran yang sedikit mengecewakan kepada Hashim Sairisa. Mujur di sana, tapi percubaan terus. Dan ini on target pertama perlawanan bagi pasukan Bahrain daripada Komail Ali Hassan. Ya, saya rasa kesilapan pertama di separuh masa kedua ini, ball watching daripada pertahanan back three kita. Apabila larian daripada pemain Bahrain itu dilakukan, ketiga-tiga pertahanan kita sudah beaten sebenarnya. Jadi muncullah beliau tidak melakukan ataupun mempunyai ruang untuk membuat rembatan menggunakan kaki kiri. Ya, adakah kita memberi mereka peluang untuk bermain di separuh masa kedua ini? Dan itu terus dihentikan oleh Kuzaimi kerana satu antara yang baik juga berjaya mendapatkan Akia. Dan beliau yang pertama menyentuh bola itu, tapi tiada apa yang diberikan kepada pemain penyerang pasukan Malaysia ini. Separuh masa pertama yang begitu baik daripada pasukan kebangsaan, tetapi bola sepak adalah permainan daripada dua separuh masa. Mungkin kita hebat di separuh masa pertama, tapi sekiranya tidak mengekalkan momentum tersebut, kita boleh dihukum, Lim. Sudah tentu, Hanif. Jangan lupa kita boleh katakan seperti aksi Champions League, di mana Liverpool menguasai perlawanan tetapi Real Madrid yang membawa pulang piala. Jadi itu yang boleh terjadi, agak bahaya. Pemain-pemain tidak harus leka walaupun memberikan asakan demi asakan pada pasukan Bahrain. Satu kesalahan dilakukan oleh Walid Al-Hayam kepada Darren Lock, yang hikmatnya, kudratnya masih lagi ditagih, masih mencari gol pertama bersama dengan pasukan kebangsaan. Beliau antara yang paling bersemangat untuk kempen pada kali ini, kerana inilah kempen penuh di mana beliau kekal berada di kem pasukan kebangsaan, bebas daripada kecederaan, tidak dibelenggu dengan COVID-19. Dan inilah kempen di mana kita perlukan ketajaman beliau di atas padang pada ketika ini. Ya, sudah tentu beliau mahu menunjukkan sesuatu. Dan inilah beliau, Darren Lock, masih lagi cuba untuk mengekalkan penguasaan ini. Idea yang sangat baik, Lim, cuma gerakan tersebut yang agak kurang cermat. Beliau cuba hendak menahan bola tersebut, tetapi sayang sekali bukan mudah untuk menahan bola tersebut dengan soft touch. Anda harus mempunyai soft touch di sana, tetapi apapun larian yang baik daripada Darren Lock. Seperti apa yang Anda katakan, memang saya mahu melihat Darren Lock menjaringkan gol di kejohanan ini. Inilah kali pertama kita dapat melihat beliau bermain sepenuh masa untuk pasukan kebangsaan. Dan Malaysia memulakan permainan separuh masa kedua dengan aksi yang lebih direct, terus menghantar bola ke hadapan dan mengharapkan larian-larian pantas bagi menewaskan pemain-pemain pertahanan pasukan kebangsaan ataupun pasukan-pasukan lawan. Corbin akan melakukan hantaran ini jauh sekali lagi, cuba untuk mendapatkan larian di belakang pertahanan daripada Darren Lock setelah tadi, tapi Amni Bernardi kekal berada di sana. Beraksi 90 minit tempoh hari. Antara tunggak penting juga pertahanan terakhir pasukan Bahrain. Dan pengendali mereka bukan calang-calang, Helio Souza, yang berhasrat untuk mengubati kekecewaan gagal menaikkan diri ke pentas Piala Dunia. Tersingkir awal di persaingan kelayakan, tidak beraksi dengan baik katanya, dan pentas Piala Asia adalah medan untuk mereka mengubat kekecewaan. Tapi setakat ini mungkin cabaran yang berbeza daripada apa yang dijangkakan daripada pasukan kebangsaan.
Tapi Bahrain sudah mula beraksi di separuh masa yang kedua ini. Gerakan di sebelah kanan, one-two yang baik, cuba untuk kembali mendapatkan larian. Tapi masih lagi dalam kawalan Faisal Al-Humaidan yang telah pun berada di sebelah kanan. Zaimi ada tolakan daripada Faisal. Kita juga ada seorang Faisal, iaitu Faisal Halim yang masih lagi berada di bangku simpanan. Nampaknya Bahrain boleh dikatakan nampak selesa dengan bola di separuh masa kedua ini. Mereka berani bermain dengan melakukan combination play di bahagian tengah. Fokus di separuh masa yang kedua juga perlu terus dipertajamkan oleh pasukan kebangsaan kita. Sekiranya kita ingin mengelak daripada dikecewakan sekali lagi oleh pasukan Bahrain yang pernah menundukkan kita ketika aksi persahabatan tewas 2-0. Tapi ini different ball game dan juga situasi yang berbeza untuk kedua-dua pasukan. Dan Malaysia akan terus menekan benteng pertahanan pasukan Bahrain di sebelah kanan pula pada ketika ini. Dan Davis akan melakukan lontaran ke dalam ini, berlatar belakangkan Ultras Malaya. Hadir dengan kekuatan penuh mereka. Flick daripada Sumare, cuba dikejar oleh Akia. Baik tandukan daripada Nazmi untuk menjemput Corbin Ong naik ke atas. Tapi Komal berada di sana untuk membantu dan mengganggu beliau. Akia Rashid, masih lagi Akia. Satu kawalan yang baik daripada Akia, akan melakukan hantaran. Cuba untuk dapatkan Corbin Ong. Satu tampanan daripada Darren Lock sebenarnya. Davis keseorangan di sebelah kanan. Dua pemain cuba mengekori beliau, tapi masih lagi dalam kawalan pasukan Bahrain. Bahaya bagi pasukan Malaysia sekiranya membenarkan Hashim melakukan satu turning seperti tadi. Terus kembali kepada kawalan pasukan Malaysia. Davis kepada Sumareh di sebelah kanan. Masih lagi Sumareh gagal untuk meneruskan penguasaan ini. Syamil cuba untuk melakukan pressing yang awal, tapi Bahrain berjaya keluar untuk mendapatkan penguasaan bola ini. Akia Rashid antara pemain yang mempunyai peluang keemasan di separuh masa pertama dan menunjukkan kualiti yang ada padanya pada ketika ini, Lim. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Akia. Beliau cuba hendak mencari ruang untuk membuat rembatan, bukan untuk membuat hantaran lintang, tetapi mungkin terlalu lama dengan bola dan beliau tidak mempunyai ruang untuk membuat rembatan ataupun hantaran tersebut. Jadi sayang sekali. Bijak pasukan Bahrain untuk keluar daripada tekanan daripada pasukan Malaysia, tapi hantaran itu yang mengecewakan daripada Rashid Al-Houthi. Gagal untuk mendapatkan Jassim Marhun seperti tadi, tapi Malaysia pula yang memberikan bola ini. Ini bahaya daripada Komel Hassan. Dapatkan set Redha. Kuzaimi berjaya untuk memintas bola ini dan larian daripada Akia Rashid di sebelah kiri. Kuzaimi di sebelah luarnya. Kuzaimi telah melakukan satu hantaran di sebelah kiri daripada Kuzaimi. Sumare! Jaringan pertama Malaysia hadir pada minit ke-54 pada malam ini. Wow, permulaan yang baik daripada Malaysia untuk separuh masa kedua. Satu gerakan daripada Akia Rashid, tetapi boleh kita katakan kredit sebenarnya kerana bola ini hantaran daripada Kuzaimi PE dan penyudah daripada Muhammad Sumareh. Ya, betul sekali Arif. Satu timing larian yang baik dan juga larian daripada Sumareh ke bahagian near post, walaupun Darren Lock juga berada di sana. Memang ini adalah satu hantaran yang akan mengelirukan seorang penjaga gol dan juga pertahanan kerana ia di antara dua pemain. Jadi satu hantaran yang boleh dikatakan perfect bagi saya.
yang dilakukan oleh Kuzaimi, dan tidak lupa serangan ini dimulakan oleh Kuzaimi apabila interception apabila beliau memenangi possession. Lalu hantaran diberikan kepada Akia dan membuat larian follow up overlapping, dan beliau tidak dijaga oleh siapa-siapa dan dengan mudah membuat hantaran tersebut. Jadi kredit untuk Soumaré, untuk Akia, untuk Kuzaimi, 3 pemain yang lakukan serangan ini. Mamadou Soumaré menjawab segala kritikan yang kita lontarkan dengan jaringan gol pada minit ke-54 bagi Malaysia. Tapi gerakan tersebut direncanakan oleh Kuzaimi PE. Jangan kita lupakan nama tersebut, kerana beliau telah dibangkitkan kariernya pada musim ini. Tetapi ini gerakan yang akan dipatahkan oleh Matt Davis dan terus dikeluarkan daripada kawasan permainan dan disambut dengan sorakan daripada penyokong-penyokong pasukan kebangsaan yang membanjiri stadium pada malam ini. Wow. Sekiranya ini adalah satu buku yang ditulis oleh kita, kita mahukan situasi ini. Tapi inilah realitinya sekarang. Malaysia mendahului pasukan Bahrain 1-0. Saya ada mengatakan sekiranya, tetapi dalam kita memperkatakan mengenai gerakan ini, adakah kelekaan apa yang terjadi? ya, Saya ada mengatakan sekiranya kita menjadikan gol 5 atau 10 minit pertama, kita akan lihat lebih banyak gol. Dan ianya berlaku selepas 3 minit kita menjadikan gol pertama. Apa yang terjadi? Kita tidak dapat melihat apa yang terjadi sebenarnya. Apakah masalah kelekaan? terus saja disahkan jaringan penyamaan ini. Dan kita saksikan satu tandukan yang baik dan Ali Abdullah Haram yang berada di sana. Marking, Ya, ball watching. Pemain yang berlari di bahagian di belakang Kuzaimi. Junior tidak membuat covering. Siapa? Cool juga tidak berada di sana, Lim. Bagi saya, kelekaan di bahagian pertahanan. 5 pemain. Apa yang terjadi? hanya 3 minit sahaja Bahrain membenarkan kita untuk bersorak kegembiraan. Dan pada ketika ini kita terus dirundung dengan kegelisahan kembali, kerana kita tahu perbezaan satu gol yang boleh terjadi kepada mana-mana pasukan. Tapi kali ini Malaysia yang melakukan gerakan. Syamil Kuti berada di sana. Satu hantaran di luar kotak penalti. Nazmi Faiz akan membawa kembali bola ini ke dalam dan cuba mendapatkan larian daripada Darren Lock. Peluang buat Syamir. Satu kekasaran dilakukan oleh beliau, tidak diendahkan oleh pengadil. Tapi kelekaan itulah sebenarnya yang membunuh kepada segala harapan yang cuba untuk kita berikan, Lim. Ya, saya rasa sebenarnya tidak patut kita hanya mendahului dengan hanya 3 minit saja ni. Bersusah payah pemain-pemain cuba mendapatkan gol, tetapi gol yang diberikan kepada Bahrain terlampau mudah akibat kelekaan, akibat kita tidak closing, di mana kita lakukan pressing ataupun closing dengan pemain opponent untuk 55 minit, tetapi hanya 1 minit kita tidak lakukan, dan kita memberikan mereka ruang untuk membuat hantaran tersebut. Apapun kita masih lagi dalam permainan, kedudukan masih lagi setara dan 3 pertukaran akan dilakukan terus oleh Kim Pan Gon. Soumaré dikeluarkan, Safir Rahim dibawa masuk, Arif Aiman juga berada di sana, serta Guilherme Di Paula yang akan terus dibawa masuk. Beliau menjadikan gol, beliau yang terbaring sebentar tadi untuk mendapatkan perhatian, kerana itulah perlawanan dihentikan seketika. Tapi Safir Rahim dibawa masuk untuk menggantikan Nazmi Faiz Mansur. Itu pertukaran di bahagian tengah. Mungkin Darren Lock juga akan disimpan untuk aksi ini. Tapi pengalaman beliau diperlukan untuk memimpin kembali rakan-rakan sepasukannya untuk terus fokus bahawa kita masih lagi belum tewas. Benar, Darren Lock dikeluarkan dan Di Paula dibawa masuk, sambil sekali lagi diiringi dengan laungan daripada penyokong-penyokong di Stadium Nasional Bukit Jalil. Biarpun itu mungkin untuk membangkitkan semangat, tapi perlu diambil dengan sangat positif oleh Di Paula. Malam ini beliau diperlukan, dan Arif Aiman seperti dijangkakan dibawa masuk
untuk mengambil tempatnya di sebelah kanan menggantikan penjaring gol tunggal kita setakat ini, iaitu Sumareh Lim. Ya, kita berharap dengan 3 fresh leg dimasukkan ini dapat memberikan impact untuk pasukan negara di separuh masa kedua ini. Dan seperti dijangkakan, Abdullah Yusuf Helal, pemain yang berpengkalan di Eropah, juga dibawa masuk. Seorang target man bagi pasukan Bahrain. Dan dikeluarkan adalah penggantinya Hashim Said Issa. Jadi kedua-dua pengendali telah pun melakukan reaksi kepada 2 jaringan pantas sebentar tadi. Dan ini giliran Malaysia pula untuk melakukan gerakan. Masih lagi Dion Kools, 3 pemain dalam kawasan kotak penalti tapi gagal untuk ditemui oleh Dion Kools. Bahaya bagi Malaysia kerana kita telah melakukan satu serangan. Sentuhan pertama Arif Aiman, 3 pemain di hadapannya sambil cuba dibantu oleh Syafiq Rahim. Masih lagi Arif Aiman. Beliau akan menghidu segala ruang yang ada. Masih lagi Arif Aiman, satu hantaran yang bukanlah menggambarkan kualitinya, tapi disambut oleh Akia. Corbin akan menghantar bola ini kepada Di Paula. Penjaring gol penyamaan mengeluarkan bola tersebut daripada Ali Abdullah Haram. Hantaran cuba untuk mendapatkan Akia, tapi sia-sia pula gerakan Malaysia pada kali ini. Masuki 30 minit terakhir perlawanan. Malaysia mengejutkan Bahrain, tetapi kemudiannya kita pula yang diberitahu oleh pasukan pelawat bahawa mereka masih berada dalam perlawanan. Jadi ini pertarungan di antara Arif Aiman dan juga Rashid Al-Houthi. Dan sekali lagi Rashid berjaya memintas dan Arif Aiman dipersalahkan. Ya, sudah tentu Arif Aiman mau gunakan kelebihan ini. Dia tahu pemain Bahrain Rashid Khalil sudah tentu penat mengawal Sumareh di separuh masa pertama, dan dengan kemasukan Arif Aiman sudah tentu beliau harus lebih banyak bekerja di bahagian kiri kerana Arif Aiman akan datang kepada beliau. Jadi pengesahan kepada kemasukan pemain ini Abdullah Yusuf yang telah pun dikasari pada sentuhan pertamanya, dan ini sentuhan pertama Di Paula ke belakang kepada Syafiq. Beliau kembali didapatkan dan Di Paula akan mengawal bola ini ataupun tidak. Lim masih lagi perlu mendapatkan momentumnya. Kita berikan ruang kepada beliau untuk bantu pasukan kebangsaan dengan sedaya upaya yang diperlukan. Ya, kita tetap akan mengharapkan terbaik daripada Di Paula. Walaupun banyak kritikan untuk beliau, kita mengharapkan beliau boleh lakukan sesuatu untuk pasukan. Dan pressing daripada beliau yang membolehkan Dion Kools untuk melakukan gerakan ni, tapi beliau pula yang dijatuhkan. Masih lagi Di Paula. Ruang buat Akia di sebelah kiri. Jadi Di Paula perlu masuk segera ke dalam kerana tiada sesiapa dalam kawasan kotak penalti setakat ni. Syafiq Rahim, satu hantaran, cuba mendapatkan Syamil Kuti di sana. Percubaan yang cuba dilakukan oleh Matt Davis. Dion Kools kelihatan telah berada sikit advance di atas Arif Aiman. Satu hantaran daripada Arif, sedikit mengecewakan kerana Syed Muhammad Abbas berada di sana untuk menenangkan keadaan. Ya, sudah 2 kali kita melihat Arif Aiman membuat kesilapan dengan hantaran. Bukan mudah, kita tahu beliau baru dimasukkan, mungkin belum biasa dengan keadaan padang ini. Dengan mungkin keadaan padang yang sejuk, kita berikan beliau 2 atau 3 minit atau mungkin 5 minit lagi. Sekiranya banyak serangan di bahagian kanan dilakukan oleh beliau, sudah tentu saya rasa beliau akan bangkit, cuba lakukan sesuatu. Dan sekali lagi ruang bagi Arif Aiman. Kali ini kesilapan daripada Rashid, tapi lihat saja kepada 3 pemain yang mengepung di kawasan beliau. Dan turning yang baik daripada Abdullah Yusuf Helal. Cuma jelas beliau juga memerlukan masa, dan beliau telah melakukan kesilapan ini untuk terus dilayangkan kad kuning kedua perlawanan, dan kedua-duanya kepada pasukan Bahrain. Ya, satu leg tackle kita lihat agak bahaya sebenarnya, tapi
satu clearance yang baik kerana bola tersebut pergi kepada Akia. Tetapi saya rasa pengadil tidak membenarkan play on kerana ini memang satu tackle yang agak bahaya. Dan atas tindakan tersebut, Abdullah Yusuf Helal jadi pemain kedua dilayangkan kad kuning perlawanan pada malam ini. Saya masih lagi percaya bahawa kita masih boleh menjaringkan gol dan membawa pulang 3 mata dalam perlawanan ini. Tetapi yang paling penting adalah kelekaan. Kita tidak mahu perkara tersebut terjadi untuk kali kedua. Hanya selepas 3 minit kita menjaringkan gol pertama. Dan ini penjaring gol pertama kita pada minit ke-54. Mamadou Soumaré. Dan kemudian beliau terpaksa dikeluarkan mungkin kerana isu kecergasan. Sekali lagi Beliau memintas Darren Lock untuk merasakan jaringan ini. Kerana bola tersebut memang datang ke hadapan beliau, hanya perlu meletakkan kaki. Satu tap in. Kita lihat. Kita tahu di perlawanan pertama Darren Lock sebenarnya mempunyai peluang sebegitu juga, tetapi tap in, bukan tap in, satu sentuhan beliau tidaklah begitu baik. Jassim Al-Shaikh cuba melakukan satu hantaran ini. Mujur Dion Kuls berada di sana untuk memintas. Syafiq pula akan mendapatkan di Paula. Tapi ini terlalu predictable ataupun mudah untuk dipatahkan dengan gerakan-gerakan sebegini. Dan giliran Corbin Ong pula untuk dijatuhkan. Tapi Akia akan meneruskan permainan. Ataupun bola akan dikeluarkan kerana Corbin memerlukan perhatian. Akia mengarahkan agar Ali Abdullah Haram untuk pergi jauh daripada kawasan kejadian. Beliau kecil tapi beliau tidak gentar Lim untuk memberitahu kepada pemain-pemain lawan bahawa ini kawasan kita. Ya, betul. Tetapi tidak perlu. Perlukah Akia melakukan perkara tersebut? Kerana itu adalah provokasi. Sebab kita tidak tahu apakah pemain Bahrain yang cuba katakan, adakah kepada pengadil ataupun kepada pemain, ataupun beliau ingin mengatakan minta maaf kepada Corbin Ong. Ini yang selalu berlaku, provokasi. Kerana Akia, saya rasa beliau pun tidak dengar apa yang cuba dikatakan oleh pemain itu. Beliau hanya datang cuba menarik. Dan terus diberikan amaran dan bagi saya tidak perlu. Kenapa beliau hendak menunjukkan siapa tuan rumah? Tidak perlu. Kita tidak perlu ada pemikiran begitu. Kecuali pemain Bahrain melakukan sesuatu ke atas pemain itu, dan pemain-pemain kita boleh datang untuk membantu. Tetapi saya rasa jugalah beliau tidak diberikan kad atau apa-apa. Beliau diberikan amaran lisan. Dan pengadil berada di sana. Baik, permainan kembali bersambung. Malaysia masih lagi kekal dengan penguasaan untuk merencanakan sesuatu. Bermula daripada minit ke-54 hinggalah ke minit 57. Itu mungkin antara 3 minit paling singkat pernah kita raikan suatu gol pendahuluan. Tapi Syafiq Ahmad mungkin akan dibawa masuk Lim. Ya, mungkin Akia akan dikeluarkan. Tapi itu pula kesilapan daripada Kuzaimi PE. Dan pertukaran terus dilakukan. Akia terus dikeluarkan. Syafiq Ahmad dibawa masuk untuk penampilan kedua pada kempen kali ini sebagai pemain gantian. Ya, kita tahu kebolehan Syafiq Ahmad. Beliau seorang pemain yang sudah tentu boleh menjadikan gol, boleh memberikan kemenangan kepada pasukan kita. Jadi bermain di bahagian kiri. Dan mereka semua adalah rakan pasukan. Sudah tahu kebolehan masing-masing, apa yang boleh dilakukan.
hanya 2 pemain saja ataupun 3 pemain yang bukanlah rakan sepasukan di atas padang pada ketika ini. Tapi itu tidak penting kerana yang penting adalah lencana di dada pada ketika ini. Dan yang penting adalah outcome yang akan dibawakan oleh kesemua pejuang-pejuang kita di atas padang. Tapi ini satu lagi kesalahan yang dilakukan yang mungkin boleh mengundang bahaya kepada kubu pertahanan pasukan kebangsaan. Kerana Komail Hassan, jangan dibiarkan pemain ini hadir dalam mana-mana perlawanan. Tapi mujur, tandukan ini sedikit mengecewakan. Ya, jadi setakat ini 3 pemain awal yang dimasukkan, Syafiq Rahim, Dipola dan juga Arif Aiman, untuk 10 minit yang selepas mereka dimasukkan ni masih lagi belum nampak impaknya, terutamanya Syafiq Rahim. Jadi kita berharap dengan berbakinya 19 minit saja lagi, mereka berempat ini termasuk Syafiq Ahmad dapat lakukan sesuatu, memberikan impak yang lebih kepada pasukan di separuh masa kedua ini. Kerana gol yang akan menyusul ini, sekiranya pasukan Malaysia menjadikan gol, sudah tentu adalah gol yang sangat-sangat penting. Dan bagi saya seterusnya boleh melayakkan Malaysia ke peringkat akhir Secara automatik terus. Secara automatik sekiranya kita menang ke atas Bahrain ini. Dan itu yang dimahukan oleh bukan sahaja Malaysia, tetapi saya percaya Bahrain juga mempunyai cita-cita yang sama untuk layak lebih awal, layak lebih cepat tanpa perlu menunggu pada perlawanan terakhir. Jadi ruang bagi pasukan Bahrain di sebelah kanan. Syafiq Ahmad berada di sana untuk memintas Kuzaimi PE yang melakukan gerakan tersebut. Ali Abdullah Haram gagal untuk meneruskan penguasaan bola. Syafiq Rahim, 2 pemain mengejar beliau untuk memintas, tapi masih lagi dalam kawasan permainan Malaysia. Kuzaimi bersama dengan Syafiq di sana. Bijak kawalan daripada Syafiq Ahmad setelah tadi. Dan baik hantaran untuk mendapatkan Arif Aiman di sebelah kanan. Masih lagi Arif Aiman, ruang buat Arif Aiman. Idea yang baik. Saya tahu apa yang mahu dilakukan oleh Arif Aiman, tetapi apabila bola tersebut masuk ke bahagian dalam untuk kaki rembatan kaki kiri, saya rasa tolakan tersebut sedikit kuat. Kita lihat di sini, tolakan tersebut sedikit kuat kerana sudah ada pemain Bahrain sudah menunggu untuk membuat terjahan di sana. Kita lihat sentuhan kedua ini. Tetapi selalunya Arif Aiman akan cuba pergi ke kanan semula, tapi mungkin disebabkan beliau sudah dapat melihat ruang yang ada. Sebab itulah beliau cuba mengambil keputusan untuk membuat rembatan menggunakan kaki kiri. Satu antara yang baik daripada Syafiq Rahim. Yes. Satu diagonal pass, satu forward pass mencari Arif Aiman. Kehadiran antara individu-individu penting juga dalam kepimpinan negara dan juga bola sepak Malaysia pastinya memberikan semangat. Tapi kali ini Arif Aiman berdepan dengan Rashid. Sekali lagi hantaran awal kepada Arif. Corbin Ong hadir di sana untuk membantu. Ini yang kita perlukan, tekanan terus daripada pasukan kebangsaan kepada pasukan lawan, Lim. Ya, ini Arif Aiman yang kita tahu. Hantaran lintang sebegitu yang membahayakan. Kita lihat di bahagian far post. Adakah Dipola harus membuat larian lebih awal? Tetapi kita melihat kepada kelajuan yang dilakukan oleh Dipola, tidak. Beliau tidak membuat larian. Sekiranya Darren Lock di sana, saya rasa beliau akan cuba membuat larian lebih pantas. Dan penjuru daripada Syafiq Rahim. 2 pemain Malaysia di sana. Masih lagi Dion Cools berada di sana. Satu sepakan akrobatik daripada beliau untuk merencanakan sesuatu. Dan betul, sentuhan terakhir adalah daripada Dion Cools yang berada di sana untuk lakukan percubaan ini, tapi belum lagi berhasil. Masih lagi Abdullah Yusof, dan bola terus dikeluarkan oleh Junior Estal.
Dan pertukaran sekali lagi dijangka daripada pasukan Bahrain. Kerana apa yang difahamkan, Ali Jaafar Madan akan dibawa masuk. Itulah pemainnya bersama dengan pemain nombor 4, Said Dia Said. Jadi yang keluar adalah Jasim Ahmad Al-Sheikh pada pemain ini yang bermula di kesebelasan utama pada perlawanan pertama tempoh hari. Bahaya kerana beliau adalah perancang dan pemain yang melakukan hantaran untuk gol pertama penyamaan pasukan Bahrain dikeluarkan, iaitu Faisal Al-Humaidan. Dan pemain ini dibawa masuk Said Dia. Yusof, beliau hanya menghantar saja bola itu. Minit saja yang tinggal untuk mana-mana pasukan merencanakan gol kemenangan. Masih lagi dalam kawalan sebenarnya. Mujur sentuhan pertama daripada Ali Madan sedikit mengecewakan. Jadi Malaysia masih mempunyai satu pertukaran. Siapakah yang akan dimasukkan? Adakah pertukaran akan dibuat? Kita lihat ada 5 pemain, 6 pemain sedang memanaskan badan. Ya, penjaring gol pertama antaranya kedua-dua penjaring berada di sana. Ya. Faisal Halim dan juga Safawi Rasid. Saya tengah memikirkan adakah Kim Panggun akan melakukan pertukaran di bahagian pertahanan ataupun di bahagian serangan. Mahu mencari gol atau berpuas hati dengan keputusan ini. Jadi mungkin pertukaran tersebutlah yang akan memberitahu kita jawapannya nanti, Lim. Ya. Kerana ada pepatah Melayu mengatakan alang-alang menyelup bekasam biar sampai ke pangkal lengan. Sekiranya kita ingin cari 3 mata, tetapi jangan apa yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Sekiranya mahu mengekalkan satu mata yang ada pada ketika ini. Bagi saya satu mata masih lagi baik. Sekurang-kurangnya kita tidak pulang dengan kosong mata. Kita masih berada di atas dengan kelebihan jaringan dan juga kelebihan head to head ke atas pasukan Turkmenistan. Ya. Sekiranya secara matematiknya nantilah itu akan kita bawakan pada perhitungan terakhir nanti. Tapi satu mata itu pasti akan membolehkan kedua-dua pasukan ini layak secara merit sekiranya ada kemenangan pada perlawanan akhir nanti. Itu matematiknya. Tapi tugas sekarang adalah di penghujung 12 minit yang terakhir ini, dan Bahrain sedang melakukan penguasaan perlawanan pada ketika ini kerana semua pemain Malaysia berada di bawah kecuali Guilherme de Paula. Said Dia dengan sentuhan pertama sebentar tadi mendapatkan Walid Al-Hayam. Bahrain datang bahaya kepada Malaysia, tapi 3 pemain pertahanan Malaysia itu menutup ruang. Perlu clearance begitu, Lim. Safe play itu lebih penting. Tapi dalam masa sama membenarkan Bahrain untuk terus datang. Rashid melakukan lontaran ke dalam kepada Said Dia. Rashid Al-Houthi, hantaran yang tinggi. Faizal Mahlias akan cuba, tapi kesilapan daripada Farizal. Bahaya gerakan daripada Farizal itu tidak diendahkan dan terus saja diberikan sebagai penalti kepada pasukan Bahrain di atas. Yang pertamanya kesilapan tangkapan daripada Faizal Mahlias, dan keduanya selepas kesilapan tersebut beliau mungkin panik dan terus melakukan terjahan kepada pemain pasukan Bahrain sebentar tadi. Wow. Adakah ada sentuhan? Daripada angle yang kita lihat agak sukar. Kita harus melihat sekali lagi. Tetapi adakah perlu? Mungkin kerana Farizal sudah terlepas tangkap bola tersebut. Jadi beliau harus membuat terjahan tersebut untuk mengeluarkan bola. Lihat sekali, perlukah beliau menangkap ataupun menumbuk?
Saya rasa beliau tidak dapat menyentuh bola tersebut. Ya, saya rasa memang clear penalti. Ya, boleh lihat. Di dalam bola sepak ada detik untuk pelbagai momen dirakamkan dan momen segitulah yang mungkin membezakan perlawanan ini. Tapi Faizal Marlias masih lagi boleh menebus kesilapan tersebut untuk berdepan dengan Abdullah Yusuf Hilal pada minit ke-80 untuk menyelamatkan sepakan penalti ini, tetapi beliau tenang untuk menyempurnakan sepakan daripada penalti spot ini untuk pasukan Bahrain bangkit daripada ketinggalan dan menghukum kesilapan daripada ketua pasukan kebangsaan ini yang masih lagi menggiling kepalanya kerana masih lagi menafikan tindakan pengadil memberikan sepakan penalti ini, Lim. Ya, sudah tentu sebagai pemain kita akan cuba bagaimana hendak saya katakan, Arif, bukan mudah untuk Farizal Marlias selaku ketua pasukan. Beliau melakukan kesilapan ini. Sudah tentu beliau tidak, adakah beliau mau mengambil tanggungjawab itu? Itu adalah pemain itu sendiri. Jadi apapun kesilapan telah pun dibuat, kita harus melihat perlukah beliau perlu keluar untuk cuba mendapatkan bola tersebut. Ya, sekiranya beliau keluar, adakah perlu untuk menangkap bola tersebut ataupun membuat tembukan? Jadi bagi saya sudah terlambat untuk menuding jari kerana kesilapan adalah sebagai satu pasukan. Ya, bukan seorang. Apapun kita masih ada kurang lebih 8 minit saja lagi untuk terus bangkit. Masih lagi ada masa untuk kita. Ya. Cuba sekurang-kurangnya mendapatkan satu mata yang berharga. Ya. Tapi di Paula pula dikesan offside selepas tandukan yang baik sebenarnya daripada Corbin Ong untuk memainkan bola ini kepada beliau. Jadi mungkin pertukaran seterusnya, jawapan yang akan diberikan oleh Panggon adalah satu lagi pertukaran ofensif untuk kembali mendapatkan jaringan penyamaan ini, Lim. Bukan sahaja sekiranya pertukaran dibuat di bahagian ofensif, saya rasa dari segi formasinya juga perlu ditukar. Mungkin meletakkan dua penyerang, kerana kita tahu kita sudah membuat 4 pertukaran di bahagian depan. Jadi sekiranya seorang penyerang dimasukkan, jadi sudah tentu sedikit sebanyak akan mengubah formasi tersebut. 2 penyerang, mungkin kita akan bermain 3-5-2. Tapi ini lagi satu kesilapan daripada Junior dan terus saja ditekan oleh Kuzaimi PE yang terpaksa mengambil kesan daripada tekanan yang beliau lakukan setelah tadi. Betul, Safir Rashid dibawa masuk dan dikeluarkan adalah Matt Davis. Jadi Dion Cools akan dibawa ke bahagian kanan, ke antara posisi favourite beliau untuk melakukan overlapping tersebut. Dan Safawi akan mungkin diarahkan beraksi bersama-sama dengan Di Paula di bahagian tengah, ataupun Syafiq Ahmad akan dibawa masuk ke tengah. Tak kisahlah di mana-mana pun, yang penting Malaysia memerlukan jaringan. Dan Arif Aiman mungkin boleh menghadirkan situasi ini, kerana beliau masih lagi mengekalkan bola dalam kawasan permainan. Hantaran yang baik kepada Di Paula, tapi tandukan yang baik juga daripada Ahmed Abdullah Ali, antara pemain baru yang dibawa masuk juga untuk pasukan Bahrain. Sejurus mereka melakukan jaringan. Malaysia akan terus menekan dan Malaysia perlu terus menekan untuk mendapatkan gol penyamaan. Ya, kita akan bertahan dengan 3, menyerang dengan 7 pemain. Jadi 2 akan berada di hadapan, di kiri, di kanan. Corbin Ong akan naik ke atas, Syafiq Ahmad akan masuk ke dalam. Tapi belum benar-benar berjaya untuk menghadirkan sesuatu, kerana sekiranya kita ingin melakukan sesuatu,
ianya perlu dilakukan dengan cepat kerana masa pada ketika ini sudah mula mencemburi kita dan Kuzaimi perlu lebih bertenang. Kekasaran telah pun disahkan oleh pengadil, tapi kad kuning akan diberikan kepada Ali Jaafar Madan. Duri dalam daging kepada perlawanan pada setakat ini. Beliau yang berjaya mendapatkan sepakan penalti dan beliau yang mendapatkan kad kuning ini kepada pasukan Bahrain. Tapi Kuzaimi perlu lebih tenang dalam mengawal apa-apa situasi juga, Lim. Ya, sudah tentu. Memang sebagai seorang pemain agak marah. Sekiranya kita mau membuat serangan dengan cepat, kita ditarik. Tapi ini tactical foul daripada Ali Jaafar Madan juga. Sudah tentu. Untuk tidak membenarkan Malaysia melancarkan gerakan serangan balas pada tadi. Dion Kools akan melakukan hantaran terus untuk mendapatkan Syafiq Ahmad. Arif Aiman berada di sana dan dikeluarkan oleh Rashid Al-Houthi. Ayuh Malaysia, kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya setiap gerakan dengan bola ni. Sekali lagi mengecewakan hantaran kaki kiri daripada Arif Aiman. Beliau perlu cepat settle down. Beliau perlu cepat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan situasi ni. Syafiq Ahmad berjaya memenangi gerakan ini. Cuma Corbin Ong pula yang gagal untuk memastikan kawalan bola berada di dalam kawasan permainan. Ini bukanlah Bahrain yang benar-benar dominan, tapi mereka melakukan kerja mereka dengan sangat baik pada malam ini untuk mengecewakan skuad Malaysia. Antaranya adalah gerakan-gerakan sebegitu, Lim, untuk menghentikan permainan, untuk terus mengecewakan semua pemain-pemain Malaysia dengan foul-foul sebegini. Sudah tentu. Saya rasa perkara sebegini berlaku kepada semua pasukan. Kebanyakan pasukan apabila mereka mendahului, mereka tahu betapa pentingnya tiga mata ini. Mereka akan cuba membuang masa, melakukan apa yang boleh. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh player Malaysia, pasukan Malaysia sekarang, itu yang lebih penting. Terjauh daripada Kuzaimi untuk mendapatkan Arif. Terus saja sekali lagi dikeluarkan oleh Rashid Al-Houthi. Dan terus akan diberikan amaran. Pegawai kecergasan ataupun jurulatih kecergasan pasukan Bahrain ini. Kerana mungkin niatnya baik untuk membantu, tapi hantaran tersebut yang mengecewakan. Tapi ini satu tandukan yang tidak menepati sasaran daripada Syafiq Ahmad. Beliau melakukan loncakan hanging di udara, Lim, untuk percubaan ini. Bagi saya, tandukan tersebut bagus walaupun bukanlah ke arah gol, kerana beliau perlukan connection juga daripada mana-mana pemain di sana. Kerana itulah beliau agak marah kerana Dipola berada di sana. Saya suka hendak saya katakan sesuatu mengenai Dipola, saya tak tahu function beliau. Anda pastinya mengatakan sekiranya Darren Lock masih berada di sana. Sudah tentu. Saya rasa Darren Lock akan cuba untuk membuang badan beliau, cuba mendapatkan bola tersebut. Dan lihat saja kepada pemain ini yang dimasukkan, Ali Jaafar Madan, yang terus mengekalkan penguasaan bola, dan Malaysia terus berjaya mendapatkan sepakan gol untuk dilancarkan terus oleh Farizan Marlias. Perlu pantas, perlu segera, kerana kita menuju ke 60 saat yang terakhir dalam masa sebenar permainan, tidak termasuk dengan masa tambahan. Satu flick yang dilakukan oleh Syafiq. Safawi cuba untuk mengejar bola ini, diberikan advantage, berjaya mendapatkan Arif Aiman. Hantaran yang baik diperlukan untuk mendapatkan Syafiq Ahmad. Corbin Ong berada di sana, dijatuhkan, tidak. Malaysia terus mengejar bola ini, tetapi Bahrain tenang untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya mereka. Abdullah Yusof, penjaring gol
setakat ini adalah gol kemenangan daripada sepakan penalti sebelah tadi pada minit ke-80. Dan 2 pertukaran daripada Bahrain. Ibrahim Mubarak, Isa Al-Khatal dibawa masuk pemain nombor 17 dan digantikan adalah Jasim Marhun. Dan pastinya beliau akan mengambil masa sepenuhnya. Dan satu lagi pertukaran adalah pemain jersey nombor 13 yang dibawa masuk adalah Mahdi Ali. Jadi ini pertukaran taktikal juga, teknikal juga dilakukan oleh pasukan Bahrain Lim untuk memanfaatkan setiap masa yang ada. Ya, sudah tentu di minit-minit terakhir ini mereka melakukan 2 pertukaran. Sedikit sebanyak akan mencuri masa kecederaan itu. 4 minit diberikan. Kita telah masuk ke minit kedua untuk masa tambahan ini. Dan satu lagi kesalahan yang dilakukan oleh Khuzaimi PE. Wow. Di saat kita berasa gembira kerana sekurang-kurangnya kita dahului pasukan Bahrain, tapi inilah bola sepak, boleh berbeza dengan sekelip mata dengan setiap momen yang berlaku. Dan Bahrain mungkin lebih berbahaya dengan dead ball situation sebegini. Satu hantaran dan akan dikeluarkan oleh Corbin Ong. Malaysia perlu terus menghantar bola ini ke hadapan, tapi telah pun disahkan bahawa ada sentuhan tangan kepada pemain pasukan Bahrain sebelah tadi. 2 minit terakhir, 2 minit yang penting untuk Malaysia mencuri mata dan mungkin 2 minit yang penting untuk pasukan Bahrain bertahan sekaligus menjadi antara pasukan terawal mengesahkan kedudukan mereka. Tapi mereka juga belum selamat sebenarnya kerana mereka akan berdepan dengan Turkmenistan yang mempunyai 3 mata, dan sekiranya Turkmenistan berjaya menundukkan mereka nanti, cara head to headnya mereka boleh mengatasi Bahrain. Dan sekiranya Malaysia menang nanti, secara head to headnya Malaysia boleh mengatasi Turkmenistan. Dan di situlah perbezaan jaringan pula yang akan diambil kira, Lim. Ya, dengan keputusan ini saya rasa apa-apa boleh terjadi lagi. Ya. Seperti apa yang anda katakan, mungkin Turkmenistan boleh mengalahkan Bahrain. Jadi apakah yang dan untuk perlawanan terakhir ini Malaysia perlukan jaringan yang banyak, betul, ke atas pasukan Bangladesh. Jadi sudah tentu pasukan Bangladesh tidak akan memberikan laluan yang mudah untuk Malaysia. Dan mereka juga mempunyai penyokong setia mereka di sini. Tapi itu fokus yang lain kerana kita masih ada lagi 1 minit terakhir. Mungkin satu gerakan terakhir kepada Arif Aiman di sebelah kanan. Ruang buat Arif Aiman, satu hantaran yang mengecewakan daripada pemain paling berharga Liga Malaysia ini. Beliau belum settle down dan beliau mungkin tidak akan settle down untuk perlawanan pada kali ini, Lim. Ya, saya rasa masa tidak mengizinkan untuk Arif Aiman. Sayang sekali kerana kita tahu apa yang boleh dilakukan oleh Arif. Kita tahu kebolehan beliau, kita tahu apa jenis hantaran yang boleh dilakukan oleh beliau. Tetapi agak terkejut juga dengan apa yang berlaku tadi. Jadi masa tambahan juga telah tamat. Bahrain hanya menunggu saja whistle untuk dibunyikan. Jangan kecewa kerana kita masih lagi berpeluang sebenarnya. Jangan kecewa kerana ini sokongan yang masih diperlukan. Dan jangan kecewa kerana ini adalah lumrah dalam bola sepak. Dan masih lagi ada ruang sebenarnya diberikan oleh pengadil perlawanan untuk Malaysia melancarkan satu lagi gerakan. Kerana telah ada 6 pemain Malaysia, tetapi Syafiq Rahim pula yang menghilangkan penguasaan bola kita ini. Dan Bahrain hanya akan
menguasai perlawanan ini sahaja tanpa ada sebarang urgensi untuk melakukan jaringan, tetapi mereka berpeluang untuk menyudahkan peluang yang diberikan ini. Dan terus saja permainan ditamatkan dan satu kegembiraan daripada Abdullah Yusuf Helal dengan keputusan ini. Beliau yang mendapatkan sentuhan terakhir perlawanan dan beliaulah juga yang mendapatkan jaringan terakhir perlawanan untuk pasukan Bahrain mengekalkan rekod permulaan 100% mereka pada kempen kali ini. Tetapi harus diingatkan secara matematiknya, secara teknikalnya mereka juga seperti Malaysia masih belum layak dan Faizal Marlias perlu segera melupakan kekecewaan ini. Perlu melupakan momen yang berlaku pada minit ke-80 tadi kerana kita secara realistiknya masih lagi berpeluang, masih lagi memerlukan sokongan semua daripada kita semua, termasuklah anda yang menonton pada malam ini, untuk kita layak secara merit, jika tidak sebagai juara kumpulan tapi sebagai 5 pasukan terbaik daripada 6 kumpulan yang bertanding. Keputusan masa penuh pada malam ini, Malaysia 1, Bahrain 2.